ruang kerja, budaya kerja selamat dan juga sihat. Jom stay bersama kami. Legasi selepas ini, apa ceritanya rakan-rakan mahasiswa yang bakal kembali ke kampus nanti? Dengarkan sekejap lagi. Ini dia, kita nak bersama dengarkan Izzat, Syah dan Naim serta Allahyarham Saleh, Ya Nabi Salamun Alaika. Salamun alaika ya Rasul, salamun alaika ya Habib, salamun alaika, salawatullahi alaika ya Nabi, salamun alaika ya Rasul, salamun alaika ya Habib, salamun alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. برأ وجهك يا سعد يا كريم الوالدين. حوضك الصافي المبرد بردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ما رأينا العيس حنت بالصراء إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا نبي سلام يا نبي الله يا رسول سلام يا شفيع الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhuwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya. Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya-Allah akan tumbuh pohon ibadah dan pada pohon ibadah itu akan berbuah. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita. Apabila kita sayang saudara kita, kita akan menghargai saudara kita. Artinya kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai. Wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم صرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء
ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan ta'un dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, ya Allah, ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Hidup penuh pancaroba, waspadalah menempuhnya ilmu dan iman, itulah pemelihara kejayaan. Bukan mudah, penuh liku dan halangan. Tidak ada yang mustahil, yang berbeza, ada peluang cepat dan lewat, sedikit banyak adanya. Bersyukurlah dunia ilahi kepada kita. Jatuh luka itu biasa, gagal kecewa itu lumrahnya. Bangkit kembali terus menggapai cita-cita, kotakan azam dan impian. Dalam yang dihembus sebagai
gagal kecewa itu lumrahnya. Bangkit kembali terus menggapai cita-cita, kau takkan azab dan impian. Cuba, selagi masih berdaya upaya. Cuba, genggamlah erat sebuah tekad. Bernapas dalam yang dihembus semangat. Melangkah gagah, berlari menuju ke garis penamat. Selagi masih berdaya upaya. Cuba, genggamlah erat sebuah tekad. Bernapas dalam yang dihembus semangat. Melangkah gagah, berlari menuju ke garis penamat. Cuba, selagi masih berdaya upaya. Cuba. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Radio IKIM 2 tahun inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman bersiaran waktu ini untuk Legasi. 9 malam setiap Rabu kita bawakan rancangan ini untuk kita berbicara tentang isu generasi muda, golongan belia dan juga rakan-rakan mahasiswa kita. Kita dengarkan mungkin pandangan mereka tentang isu-isu yang bakal kita perkatakan. Dan malam ini saya memilih sebab suasananya ramai di antara adik-adik saya yang ada yang dah masuk pun ke kampus, ada yang tengah menanti debaran menunggu test resultnya negatif baru dapat semula kembali ke kampus dan bagaimana kita tahu SOP-nya nanti. Dan insyaAllah pada malam ini betul saya bersama dengan wakil dari UiTM. Kita bersama dengan Muhammad Hafizuddin Muhammad Faisal yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara, bersama-sama dengan kita untuk kita dengarkan bicaranya tentang pembukaan semula kampus. Kembali waktu ini kita nak dengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz. Sihat kita? Alhamdulillah sihat saja saya. Alhamdulillah. Saya nak panggil apa ni? Hafizuddin Saya panggil Hafiz pun boleh. Hafiz, insyaAllah malam ni kita nak sembang-sembang lah sikit dengan Hafiz. Mungkin kita nak tahu senarionya dekat UiTM, bagaimana persediaan. Dan saya difahamkan pelajar dah mula masuk ya? Pelajar akan bermula dengan kemasukan pada 15 Oktober ini, insyaAllah. 15 Oktober. Dan insyaAllah kita nak tahu bagaimana persediaan di pihak UiTM sendiri untuk pembelajaran nanti. Dan ini mungkin suasana yang berbeza jugalah. Lama juga saya pernah 2 minggu lepas temu bual bersama dengan pelajar UiTM juga. Katanya dah 2 sem tapi memang tak pernah lagi menjejakkan kaki di kampus. Jadi inilah kot agaknya kali pertama beliau nak masuk ke kampus kita. Ialah kesian jugalah dengan adik-adik saya ni yang belajar tapi tak dapat rasai suasana berada di kampus bersama dengan kawan-kawan. Lepas tu nak dapat fasiliti-fasiliti yang dah disediakan oleh pihak universiti tu pun tak dapat mereka rasai. Jadi kita harap dengan pembukaan ini insyaAllah dapatlah mereka belajar dalam suasana yang kondusif. Tapi sebelum kita bercerita tentang kembali ke kampus ini, pembukaan semula kampus ini, kita nak kenal dulu lah dengan Hafizuddin. Mungkin nak boleh cerita sikit lah jurusannya apa, nak berkongsi dengan sahabat pendengar, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Faisal, ataupun lebih mesra lagi dengan panggilan Hafiz saja. Macam yang Faiz dah sampaikan, saya merupakan mahasiswa bagi UiTM Shah Alam, dan sekarang ni saya akan melanjut ke semester 6 bagi pengajian kejuruteraan mekanikal dalam ijazah sarjana muda dengan kepujian pengajian kejuruteraan mekanikal. Jadi sekarang ini saya merupakan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar bagi UiTM Shah Alam bagi untuk sesi 2020 dan 2021. Okey. Sem 6 pengajian berapa tahun? 4 tahun? Kita ada 8 semester. Okey. So total ini kita ada 4 tahun. 4 tahun lah. So kira ada setahun lagi berbaki betul, untuk setahun setengah.
Setahun setengah Okey, untuk pengajiannya. Termasuk dengan internship. Yes, internship. Kita akan mula pada in between semester 7 dan semester 8 nanti, insyaAllah. Okey. Semoga sukses lah Hafiz dan juga kawan-kawan di kepimpinan. Katanya baru habis convention perwakilan pelajar. Ya, betul. MPP UiTM Shah Alam menganjurkan satu program convention Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Malaysia yang mengumpulkan 244 perwakilan daripada wakil kepimpinan pelajar MPP UiTM Malaysia. Macam mana majlis ni okey? Berjalan lancar? Alhamdulillah, majlis berjalan dengan lancar. Kita kumpulkan resolusi usul yang ingin dibahaskan dan kita kumpulkan untuk kita bawa cadangan kepada pihak pengurusan UiTM untuk meliputi aspek kebajikan, kesejahteraan, pembangunan mahasiswa, perhubungan pengantarbangsaan, untuk pengurusan sumber dan informasi dan juga untuk pembangunan mahasiswa. Kiranya program yang dianjurkan tu memang dalam talian jugalah. Kita buat secara hybrid. Ada sesetengah yang berada di kampus dan ada sesetengah berada di platform Zoom. Ini kira orang kata suasana barulah hari ni. Memang tak dapat lari. Kita terpaksa combine untuk buat satu-satu program dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kita nak sembang tentang pembukaan semula kampus kali ini. Kita nak ceritakan bagaimana kemasukan kali ini dari segi SOP-nya. Kita difahamkan ada beberapa SOP yang telah pun ditetapkan dan saya juga difahamkan pihak universiti menetapkan pelajar yang sudah lengkap vaksinasi. Adakah ianya terpakai untuk semua universiti dan termasuk UiTM, dan juga adakah SOP ini bagaimana kita nak lihat dari sudut pelaksanaannya, kan, kemasukan adakah dapat kita laksanakan dengan baik, Hafiz, kalau di peringkat UiTM lah. Okey, baik. Kalau kita ingin menceritakan tentang kemasukan pelajar semula ke kampus, semua menanti-nantikan untuk tidak sabar untuk pulang ke kampus kerana ingin rasakan suasana universiti. Jadi susulan daripada pelan pemulihan IPT daripada Kementerian Pengajian Tinggi pada bulan September yang lepas membenarkan kemasukan pelajar bermula 15 Oktober 2021. Saya yakin dan percaya setiap universiti telah merangka dan menyediakan SOP di peringkat universiti dengan baik. Kalau saya ingin kongsikanlah sebab saya merupakan mahasiswa UiTM. Kalau di peringkat UiTM, kita bersedia menerima kemasukan pelajar seramai 54,000 di kampus UiTM Malaysia. Manakala bagi di kampus UiTM Shah Alam, kita akan menerima seramai 6,000 mahasiswa. Jadi untuk kalau bagi memastikan proses kemasukan ini berjalan dengan lancar, untuk kita mengelakkan sesuatu tempat itu melebihi jumlah kapasiti yang telah ditetapkan, proses pendaftaran kolej ditetapkan universiti dengan pendaftaran berjadual. Jadi pada masa yang sama juga UiTM telah menyediakan infografik kepada pelajar untuk mematuhi SOP yang disediakan, seperti panduan ke mana kita nak pergi selepas masuk ke pagar utama UiTM, selepas itu apa yang perlu dibuat, dokumen apa yang perlu dibawa, dan yang paling penting ialah saringan kesihatan kendiri. Itu penting yang telah dibuat kerajaan untuk kita amalkan TRIISS untuk test, report, isolate, inform dan juga seek itu sendiri. Adakah setiap pelajar perlu buat ujian sendiri ini? Untuk ujian kendiri ini, berdasarkan apa yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan, kerajaan akan menyediakanlah self-test kit itu sendiri bagi mahasiswa yang ada ke kampus. Misal kata pelajar itu dah membuat ujian self-test kit di dalam kampus hanya beberapa minit sahaja. Andai kata pelajar itu negatif, pelajar itu boleh terus mendaftar ke kolej. Manakala kalau pelajar itu positif, kita buat secara pandu lalu, pelajar itu akan terus dibawa ke pusat kuarantin di setiap universiti yang telah disediakan. Itu kita buat pendaftaran kali ini, kita buat secara drive-thru untuk kita detect self-test kit itu sendiri, dan selepas selesai ujian itu kita akan terus pendaftaran ke kolej-kolej yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan universiti. Maknanya simulasi untuk pergerakan masuk pelajar tu Hafiz dan juga kawan-kawan di MPP serta pihak pengurusan universiti pun dah bersedialah untuk terima kemasukan pelajar. Tak berapa hari lagi ni dah? Betul, kita dah bersiap sedia dengan kemasukan pelajar dari segi merangka SOP, persiapan di kolej, persiapan untuk kemudahan-kemudahan fasiliti di kampus. Kita telah
menyediakan dan bersedia untuk menerima kemasukan pelajar nanti. Okey, kita fahamlah SOP disusun sangat cantik oleh pihak MKN, KPT kan, pihak KKM sendiri, tapi dalam masa yang sama kita bimbang jugalah ada pelanggaran-pelanggaran SOP walaupun adik-adik pelajar kita mereka golongan yang terpelajar. Tapi bagaimana Hafiz melihat dari segi pematuhan kepada SOP ni kalau adalah yang melanggar? Okey, sekarang ni untuk memastikan SOP pelajar di dalam kampus ni berada dalam pemantauan yang baik. Macam yang saya dah cakapkan tadi, persiapan sebelum kemasukan telah dilakukan seperti persiapan di kolej, persiapan untuk makan dine-in di kafe, persiapan penggunaan fasiliti di kampus seperti perpustakaan, pusat sukan dan sebagainya. Jadi di samping dengan SOP yang telah dirangka ini, kita di kampus pemantauan SOP yang akan dilakukan oleh pengurusan UiTM melalui polis bantuan UiTM. Jadi pada masa yang sama juga UiTM menyediakan, kita ni UiTM special sikit, ada satu sistem saring, sistem saring C19 yang meminta daripada setiap warga UiTM update setiap hari maklumat kesihatan kita, bagi kita mengesan lebih awal lah simptom-simptom awal COVID-19 ini. So andai kata kalau pelajar dah update kesihatan, pelajar itu menerima simptom-simptom, pusat kesihatan daripada universiti akan kontak pelajar tu untuk asingkan pelajar ke pusat kuarantin yang telah disediakan. Andai kata pelajar, contohnya kita boleh detect pelajar bergejala, so daripada pusat kesihatan akan detect untuk update pelajar tu, update ke pusat kuarantin untuk kita pemantauan dari semasa ke semasa. Pusat kuarantin di dalam kampus lah. Pusat kuarantin kalau di peringkat UiTM Shah Alam, kita buat di luar kampus. Ada satu kolej, UiTM ada satu kolej di luar, dan kita gunakan kapasiti kolej itu untuk membantu pelajar bagi pusat kuarantin. Okey, kiranya kalau ikutkan dengan adanya saring yang diwujudkan itu dapat memantau awal lah gejala sekiranya berlaku kan. Kiranya tak perlulah bimbang ibu ayah kalau nak menghantar anak-anak kembali ke kampus. Tapi ada jugalah Hafiz, ibu ayah yang risau lagi memikirkan sebab kes pun ialah tidaklah turun sehingga ke 1,000 kes sehari. Kita masih lagi dalam 7-8 ribu kes kan. Jadi kita pun bimbang walaupun kita nak cuba belajar untuk hidup dalam endemik. Tapi macam mana Hafiz nak meyakinkan ibu ayah agar anak-anak mereka berada di kampus selain daripada dapat belajar dengan baik, keselamatan mereka juga terjaga? Okey, kalau untuk kepada ibu dan bapa, berikan kepercayaan kepada pihak universiti untuk menjaga anak-anak mereka semasa berada di kampus, kerana kita di UiTM sentiasa bersedia dalam menjaga aspek keselamatan pelajar. Macam yang saya cakapkan tadi, kita dah bersedia dalam merangka SOP pergerakan pelajar di dalam kampus. Kita dah juga merangka SOP pergerakan pelajar untuk keluar dan masuk ke kampus. Kita juga dah bersedia dengan SOP untuk pelajar yang menerima jangkitan COVID-19 yang positif. UiTM juga dah bersedia dan merangka. Dan bagi pelajar yang negatif pun UiTM dah bersedia dengan SOP-SOP yang telah dirangka. Jadi insya-Allah dari segi aspek keselamatan, UiTM ini sentiasa mengutamakan kebajikan mahasiswa. Jadi pada masa yang sama juga, mahasiswa pun sekarang ni kita tengok dengan keadaan sekarang, kesihatan mental mahasiswa. Mungkin ibu bapa merisaukan dari segi aspek itu. Jadi untuk dalam aspek kesihatan mental mahasiswa, UiTM akan melancarkan satu sistem UiTM Student Index Happiness. Jadi sistem ini kita akan pantau kesihatan mental mahasiswa dari hari ke hari. Misal kata lepas pelajar menjawab ataupun menggunakan sistem ini, pelajar itu maklumkan kita berada dalam keadaan tekanan. So pihak unit kerjaya dan kaunseling akan mengenal pasti pelajar ini, dan kita akan berikan hikmat nasihat, kita akan berikan kepada mereka semangat untuk meneruskan perjuangan sebagai mahasiswa. Jadi pada masa yang sama, UiTM akan melancarkan sistem V-Buddy di mana pelajar akan mudah berinteraksi untuk meluahkan perasaan dan masalah jika berdepan dengan tekanan sewaktu pembelajaran secara dalam talian ini. Jadi dari segi aspek keselamatan dan juga kebajikan, dari segi kesihatan mental, UiTM dah bersedia. Sebab kita dah hampir 2 tahun. 2 tahun, betul. Dalam COVID-19 ni. Jadi UiTM insya-Allah bersedia untuk dari sudut menjaga kebajikan pelajar ini.
Alhamdulillah, banyak persediaan yang dibuat. Tadi kita dah ada saring, lepas tu ada V-Body, ada index happiness yang apa yang paling penting dengan adanya sistem-sistem yang dibangunkan, kita harap kerjasamalah daripada pihak semua orang. Ibu bapa kan hantar anak mereka dalam suasana yang dah ditetapkan SOP-nya, dan kita juga harap pelajar-pelajar yang akan masuk nanti mematuhi SOP dengan baik dan mengikut setiap apa yang telah pun disarankan oleh pihak universiti. InsyaAllah. Hafiz, kita berehat sekejap. Kembali selepas ni kita nak sembang-sembang lagi. Tadi kita dah bercerita tentang kembali ke kampus, tapi kita nak tahu jugalah sebab 6,000 sahaja pelajar yang berada di UiTM Shah Alam akan kembali berada di kampus, selebihnya masih berada di rumah. Kita nak tahu juga bagaimana mereka yang di rumah pula kebajikan mereka untuk semester kali ini. Kita nak kembali selepas ini bicaranya dalam legasi kembali seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus menonton di Facebook dan YouTube kami serta dengarkan di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita legasi bersama dengan saya Faiz Sejuk Osman dan juga Muhammad Hafizuddin Muhammad Faisal yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam. Kita bawakan kali ini untuk kita bicarakan pembukaan semula kampus dan persediaan di peringkat di pihak UiTM sendiri sangat rapi dah disusun untuk kemasukan pelajar bermula 15 Oktober ini Hafiz? Ya, betul. 15 Oktober ini. InsyaAllah di seluruh Malaysia lah, sebab UiTM kampus ni di Malaysia dan juga seluruh UiTM se-Malaysia. Itulah kita harapkan berjalan dengan lancar. Kemasukan pelajar dan ibu bapa pun harapnya dah pun bersedia untuk menghantar anak-anak kita. Bukan apa, sebab dalam suasana hari ini kita nak mereka dapatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti, nak dapatkan fasiliti-fasiliti yang saya difahamkan pembangunan fasiliti di pihak universiti di seluruh Malaysia ini sangat bagus, tapi sayang kalau tak dapat kita manfaatkan sebaiknya. Dan inilah peluang kemasukan kembali dan pembukaan semula kampus ini dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak kita nanti, insyaAllah. Dan kita nak tahu jugalah sekarang ni memang dah bergerak ke arah pembelajaran dalam talian kan, orang sebut tentang ODL, Open and apa tu? Open and distance learning. Kita dah mulakan pembelajaran dan dalam masa yang sama hybrid diperkenalkan sebab ada juga bidang-bidang pengajian yang perlukan fizikalnya berada dekat situ. Ada pengajian sains yang perlukan lab,
medical lagi kan, pelajar-pelajar kita yang berkemahiran seperti hotel catering, susahlah nak masak sendiri-sendiri kat rumah, siapa pula nak nilai kita kan. Jadi kita nak tahulah bagaimana persediaan keberkesanan lah kan. Hafiz melihat ODL ini dah lama pun kita belajar, tapi masih lagi ada ruang yang boleh kita tambah baik lah dalam suasana ini. Bagaimana Hafiz melihat perkara ini? Alright, okay, terima kasih Faiz. Mungkin saya boleh kongsikan kepada semua tentang keadaan semasa pembelajaran sejarah dalam talian ini. Jadi untuk kemasukan pada 15 Oktober nanti, macam sebelum ini, seperti mana yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan, hanya 6 kategori pelajar yang boleh pulang ke kampus. Tapi pada kali ini, UiTM mengambil pendekatan untuk tambah 4 lagi kategori bagi mahasiswa untuk pulang ke kampus bagi menggunakan kemudahan fasiliti di kampus. Jadi antaranya untuk pelajar yang tambahan ini, mungkin pelajar yang paling kategori utama ialah pelajar yang mempunyai masalah internet dan suasana tidak kondusif. Dibenarkan untuk pulang ke kampus. Ini mungkin lebih ke arah pelajar yang B40 untuk menggunakan kemudahan di kampus bagi mendapatkan kemudahan internet itu untuk memastikan kelancaran dalam pembelajaran secara dalam talian ini. Jadi pada masa yang sama juga, UiTM juga memberikan kebenaran bagi pelajar lama semester 2 dan ke atas yang tidak pernah menjejaki ke kampus setelah berdaftar sebagai pelajar UiTM. So dibenarkan juga untuk mendaftarkan diri ke kolej melalui fakulti ini. Jadi pada masa yang sama, pelajar yang menjalani latihan industri di kampus dibenarkan untuk menduduki di kampus. Dan pada masa yang sama, pelajar yang perlu melengkapkan kursus tidak lengkap. Misal kata semester lepas ada satu subjek yang tidak lengkap lagi untuk belajar, UiTM benarkan untuk belajar menggunakan kemudahan di kampus. Jadi dari segi aspek pembelajaran secara dalam talian, UiTM lebih fleksibel untuk membantu mahasiswa dalam memastikan keberkesanan untuk ODL. Jadi sebenarnya keberkesanan ODL ini saya kira semua universiti telah bersedia kerana kali ini merupakan kali keempat kita mendepangi cabaran secara pembelajaran dalam talian ataupun lebih dikenali sebagai ODL. Jadi saya kira setiap universiti ada pendekatan tersendiri. Sebagai contoh, saya berikan pendekatan yang diambil oleh UiTM dalam ODL untuk kali ini. Kita ke arah ODL yang keempat, so kita memperkenalkan ODL 4.0 dalam memastikan keberkesanan pembelajaran. UiTM memperkenalkan kepada semua warga UiTM tentang pelaksanaan model adab ataupun model ADAB di dalam penyampaian pembelajaran di UiTM. Seperti yang kita tahu, model adab ini ataupun lebih signifikannya, A untuk analyze, D design and deliver, reka bentuk dan untuk kita sampaikan, A assess untuk taksir dan nilai, dan B untuk build in relief, bina kepercayaan dan keyakinan. Jadi dalam model ini kita fokuskan kepada beberapa aspek untuk mencapai keberkesanan tersebut, antaranya pengenalan dan ice breaking kursus. Maksudnya di sini ialah pendedahan di antara pensyarah dan pelajar tentang kursus yang telah mereka ambil pada semester kali ini. Dan yang seterusnya, kita ingin membina corak berfikir pelajar yang ke arah mindset yang tepat. Jadi apabila kita dah ada mindset yang tepat, kita dah ada pemikiran champion mentality, kita akan faham kenapa kita belajar pada kali ini. So insyaAllah seterusnya kita ke arah UiTM ini, ke arah universiti peringkat global. So kita akan ke arah education 5.0 at UiTM. Jadi pelajar itu perlu tahu melalui model ini. Jadi kita akan pada masa yang sekarang ni, pelajar itu kita akan memanfaatkan teknologi. Pada masa yang sama kita perlu mengenali diri kita dan kita perlu menghargai nilai kemanusiaan dan alam. Dan 3 aspek ini kita akan mencapai kehidupan bertamadun yang sejahtera. Jadi dan seterusnya dalam model ini kita akan memastikan pensyarah menerangkan maklumat kursus masing-masing. Jadinya dari sini pelajar itu jelas dengan apa yang mereka belajar pada semester kali ini. Dan seterusnya kita ada nilai yang berterusan dalam pembelajaran. Jadi dalam untuk nilai yang berterusan ini kita perlu memahami, kita perlu ada adab untuk kita berguru. Bukan saja berguru, so kita perlu jaga adab dengan Tuhan, kita perlu ada adab dengan diri sendiri, dengan ilmu dan juga guru.
Jadi dari adab ini akan mendatangkan keberkatan dalam kita menuntut ilmu. Dan yang terakhir, kita akan dalam model ini kita akan menerangkan penerapan respectful learning culture. Jadi kita perlu meletakkan sesuatu pada tempat yang betul untuk kita yang menyangkut dengan Tuhan supaya kita lebih diberkati. So ini adalah satu aspek untuk kita memastikan keberkesanan ODL ini pada kali ini berjalan dengan baik. So UiTM memperkenalkan model ADAB kepada semua warga UiTM untuk kita menjayakan ODL pada kali ini. Itu antara persiapan yang dibuat sekali lengkap lah dengan pelbagai aspek kemanusiaan, aspek spiritualnya pun kita lihat sama bagaimana pembelajaran dapat kita sampaikan secara baik. Dan Hafiz, kita nak tanya jugalah kepada Hafiz berkaitan dengan kebajikan pelajar. Tadi kita cerita tentang di kampus, tapi kalau yang berada di luar kan, mereka masih lagi sebagai mahasiswa UiTM, sekiranya apa-apa terjadi kepada pelajar-pelajar ini, bagaimana dari sudut kebajikan mereka di luar? Okey, jadi kalau untuk dari sudut aspek kebajikan mahasiswa di luar, UiTM ni sentiasa prihatin sebab kita mengamalkan konsep keluarga UiTM. So UiTM melalui bahagian hari awal pelajar, kita akan kenal pasti pelajar yang mempunyai masalah ini. Misal kata untuk baru-baru ini ada satu bencana di Kedah. UiTM daripada Shah Alam sendiri turun ke Kedah untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa. Bukan sahaja di Yan Kedah, di mana-mana pun kita akan turun. Macam baru-baru ini pun Naib Chancellor kita sendiri turun ke Batu Pahat memberikan sumbangan bantuan kepada pelajar yang terkesan, iaitu pelajar-pelajar baru yang akan masuk ke UiTM. Kita berikan bantuan kepada mereka dari sudut aspek kebajikan, iaitu kita berikan kemudahan laptop kepada pelajar. So, maksudnya di sini UiTM sentiasa prihatin. Jadi nasihat saya kepada mahasiswa yang menduduki bukan di kampus, gunakan saluran yang betul untuk anda luahkan perasaan anda jika anda mempunyai masalah. Jika anda mempunyai masalah dari sudut internet dan suasana di rumah tidak kondusif, pulanglah ke kampus untuk menggunakan kemudahan ini. Jadi kalau anda juga mempunyai masalah, UiTM juga menyediakan bantuan-bantuan seperti bantuan zakat. Kita ada untuk bayaran yuran pun pada kali ini UiTM mengambil pendekatan untuk memberikan penangguhan bayaran yuran sehingga Februari 2022 tanpa memohon sebarang mengisi sebarang borang. Jadi pada masa yang sama juga kita dari sudut aspek bayaran pengecualian kolej juga kita akan berikan kepada mahasiswa yang layak. So UiTM ini sentiasa prihatin dalam menjaga aspek kebajikan, kesejahteraan mahasiswa. Cuma nasihat saya lah yang utama kepada mahasiswa yang tidak balik ke kampus, kalau mempunyai masalah internet dan suasana di rumah tidak kondusif, pulanglah ke kampus kerana kita bersedia dan menerima kapasiti yang banyak pada kali ini. So insya-Allah kalau kita menggunakan kemudahan di kampus, saya yakin dan percaya ODL ini dapat diteruskan dengan baik kepada semua mahasiswa UiTM. Saya jangan tunggulah kalau ada apa-apa masalah, cepat berhubung dengan pihak universiti melalui MPP sendiri pun anda boleh ceritakan apa juga mereka ingin membantu anda, tak lain tak bukan untuk kita dapatkan suasana pembelajaran yang baik, yang kondusif. Kita nak semua orang dapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti. Hafiz, sekali lagi kita nak berehat. Selepas ini YB Menteri Kesihatan pun dah pesan dekat kita kena belajar sama-sama hidup dalam endemik. Kan kita pun nak, sebab generasi muda ni ramai dalam negara kita nak Hafiz pesan kepada semua orang lah bagaimana persediaan pelajar boleh buat dalam berhadapan dengan suasana endemik selepas ni. Kembali seketika nanti dalam Legasi. Jadi anda jangan ke mana, teruskan setia bersama kami. Buku baru bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara, iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah; kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam; ketiga,
dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam. Dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Legasi. Kita bawakan pembukaan semula kampus. Saya percaya adik-adik saya mengira hari untuk pulang ke kampus. Bukan mereka tak seronok bersama dengan keluarga, tapi suasana belajar itu berbeza kalau mereka berada di kampus. Sebab Awang Faiz tak tahu suasana hari ni macam mana. Awang Faiz belajar dulu tu lainlah sangat suasananya. Memang setiap sem memang ada dekat kampus. Jadi adik-adik saya kali ni suasananya, cabarannya terlalu tinggi untuk anda. Abang Faiz harapkan agar adik-adik Abang Faiz yang belajar kali ini semoga dipermudahkanlah urusan dengan talian internetnya kan, dengan bagaimana nak dapatkan bahan untuk belajar, sebab tak boleh nak masuk ke universiti, tak boleh nak pergi ke library untuk dapatkan jurnal dan sebagainya. Tapi ia bukan sebagai alasan untuk kita dapat terus belajar dengan baik. Dan Hafiz, dalam suasana kita nak beralih kepada endemik ini, apa pesanan Hafiz terutamanya kepada pelajar yang berada di kampus untuk kita sama-sama duduk belajar dengan baik, dalam masa yang sama jaga keselamatan, jaga kesihatan, dan juga pelajar yang dekat luar. Yang kat luar ni susah sikitlah kawalannya sebab mereka tak ada sekatan, mereka boleh keluar ke mana-mana. Tambah dah boleh rentas negeri ni, takutnya asalnya rumah dekat Johor, dah pergi ke Sabah pula waktu belajar nanti kan. Tapi kita tak tahulah kawalan Kendiri bagaimana untuk anak-anak muda dan golongan mahasiswa ni boleh lakukan. Okey, baik. Mungkin pesanan saya kepada mahasiswa ataupun keluarga UiTM untuk kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi kita mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Jadi kita perlu timbulkan rasa tanggungjawab untuk kita mengamalkan amalan kesihatan Kendiri. So mungkin kita boleh amalkan nilai IDAT. Macam kita di Universiti UiTM, kita amalkan nilai IDAT, di mana nilai ilmu. Jadi kita perlu ambil maklum tentang ilmu pengetahuan dan isu-isu semasa. Dan yang seterusnya, kita perlu disiplin. Apabila kita dah berdisiplin dengan mengamalkan SOP yang ketat, insya-Allah kita dapat mengawal penularan ini. Selepas itu mungkin kita boleh bersifat amanah. Jadi apabila kita menjadi amanah sebagai seorang pelajar, kita tahu sebab apa kita hadir ke universiti itu. So kita tak akan membuat perkara-perkara yang tidak diinginkan lah. Dan seterusnya, apabila kita dah bersifat amanah, kita perlu rajin. Kita sebagai mahasiswa, kita perlu rajin menelaah ilmu. Kita perlu rajin mengenai isu semasa. Dan seterusnya, selepas kita rajin, yang terakhir ini yang paling penting ialah kita perlu mengamalkan nilai tanggungjawab. So, saya yakin dan percaya apabila kita amalkan 5 nilai yang telah ditetapkan oleh universiti, kita akan mencapai kejayaan excellent, yang untuk nilai universiti lah ESI, excellent, synergy and integrity. So macam kita tahu, apabila kita mencapai nilai-nilai ini, saya yakin dan percaya kita dapat mengawal penularan ini. Jadi kita dah banyak sebenarnya terima kelonggaran SOP dari kerajaan dan universiti. Jadi sekarang ini tibalah masa kita tanggungjawab bersama untuk kita memastikan SOP dapat dipatuhi. Jadi pada masa yang sama, kepada mahasiswa, gunakan saluran yang betul untuk meluahkan perasaan anda. Jangan simpan, jangan pendam dan jangan malu, kerana universiti sentiasa menghulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada semua keluarga UiTM.
Jadi kepada mahasiswa, saya ingin berpesan jugalah kepada mahasiswa yang belum lagi mendapat suntikan vaksin. Pergilah mendapatkan suntikan vaksin bagi kita mencapai herd immunity 100% di negara yang kita cintai ini. Jadi apabila kita mencapai keadaan sekarang ni pun, kita akan beralih daripada pandemik ke endemik. Jadi inilah tanggungjawab bersama daripada kita untuk terus mematuhi SOP dan kesihatankan diri ini. Jadi itulah sahaja sedikit pesanan ringkas daripada saya kepada semua mahasiswa, khususnya kepada mahasiswa untuk keluarga UiTM. Terima kasih Hafiz, dan harapan kita agar macam Hafiz sebut tadilah, jangan pernah rasa terpinggir, tak ada siapa yang meminggirkan sesiapa. Sekiranya ada sebarang permasalahan, Hafiz dah pesan tadi, gunakan saluran yang betul untuk akses kepada universiti, dapatkan bantuan dan sebagainya. Dan yang paling penting, mahasiswa anda golongan-golongan yang berilmu, kan, bijaksana. Jadi gunakan kebijaksanaan yang telah pun diberikan itu untuk memanfaatkan diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Dan harapan kita, Hafiz pun dah pesan tadi, agar dapat kita sama-sama dapatkan suntikan vaksin untuk capai herd immunity itu. Tapi kita harap juga adik-adik saya lah yang berada dekat kampung, yang mungkin ada lagi segelintir warga kampung yang belum lagi mendapatkan suntikan vaksin, anda lah jadi dutanya untuk berikan sebarang informasi dan juga maklumat yang berkaitan kepada golongan-golongan yang mungkin tercicir dari segi mendapatkan sebarang maklumat. Hafiz, terima kasih banyak untuk kesempatan kita kali ini. Selamat bertugaslah Hafiz untuk kemasukan nanti. Saya percaya saya dengan menguruskan adik-adik saya, rakan-rakan mahasiswa yang lain untuk kembali semula ke kampus. Selamat belajar baik-baik. InsyaAllah ada lagi berapa sem? 4 sem? Saya ada lagi 3 semester. 3 semester. Okey, selamat maju jaya Hafiz untuk pengajiannya dan juga menggalas tugas berat tugasan tu untuk menjaga adik-adik dan juga rakan-rakan yang lain. Hafiz, terima kasih untuk kesempatan waktu ini. Sama-sama, saya ucapkan kepada Puan Faiz dan juga IKIM FM kerana sudi menjemput saya lah untuk kongsikan tentang proses pemasukan pelajar. Itu saja dari saya. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Ada kesempatan kita sembang-sembang lagi ya? Boleh, insyaAllah, tak ada masalah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat anda sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Legasi kembali semula Rabu 9 malam di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Masih terlihat kau di sana, menghampiriku penuh tawa, tenungan mata terpesona, kau cahaya, kau permata. Ku rasa bila kau tiada, nyata kasihmu sementara, kau melangkah pergi tanpa ku rela. Dan aku pun merasa langkahmu terhenti, kini kau tiada sepi. Aku sendiri tanpamu lagi, yang mampu setia temani, bahagia lebih sempurna untukmu di sana. Aku sendiri tanpamu lagi, yang aku cinta sampai mati. Moga kisah kita terbina semula akhirnya. Masih teringat detik mesra menghiasiku sentiasa. Kau selalu berkata-kata kau setia selamanya. Ku yakin pada takdir kita, ku serahkan jiwa dan nyawa. Cerita indah pada akhirnya. Dan aku pun merasa langkahmu dah terhenti, kini kau tiada sepi. Aku sendiri tanpamu lagi, yang mampu setia
tiada sepi. Baru lagi yang mampu setia temani bahagia yang lebih sempurna untukmu di sana. Aku sendiri dan baru lagi yang aku cinta sampai mati. Merasa tidak terdengar semula akhirnya. Moga kisah kita terbina semula akhirnya. That's a story, bro. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda? Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat? Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah? Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka? Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta? Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian? Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian khusus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Pada semua pemandu-pemandu, bila anda memandu, jangan terlupa anda membeli sebuah kenderaan. Jadi beli dengan lampu isyarat. Bila anda menukar lorong, beri lampu isyarat supaya pemandu lain akan nampak ke mana hala tuju anda yang menukar lorong tadi dengan selamat. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kuala Terengganu 100.2. Ku rasa diriku ditipu dengan diri sendiri. Siapakah aku untuk nilai kesakitanku ini? Kadang mereka tak mengerti apa yang ku lalui. Segala yang ku bina akhirnya jatuh ke bumi. Am I fall, masih ku berdiri. When I fall, akan ku sendiri. Biarkan aku terluka, biarkan aku tersiksa. Kau tak perlu ambil tahu apa yang telah ku lalu. Ceritaku bagai bukti untuk diriku sendiri. Jika ku jatuh diuji, adakah engkau di sisi? Am I fall, masih ku berdiri. When I fall, akan ku sendiri. Aku memanggil namamu dengan harapan kau tunggu. Adakah kau mendengarku? Panggilan yang tak berlagu. Kehidupanku
luka. Biarkan aku tersiksa, kau tak perlu ambil tahu apa yang telah ku lalu. Ceritaku bagai bukti untuk diriku sendiri. Jika ku jatuh diuji, adakah engkau di sisi? Am I fall, masih ku berdiri. When I fall, akan ku sendiri. Apa tanda orang beradat wajib bekerja? Ianya ingat, kalau mengaku orang Melayu wajib bekerja, ianya tahu. Apa tanda orang berakal? Dalam bekerja hatinya pukal. Apa tanda orang beriman? Bekerja keras, tiada segan. Apa tanda orang berilmu bermalas-malas? Ianya malu. Tak ada guna berbaju tebal, hari panas badan berpeluh. Tak ada guna melayu bebal, diri pemalas kerja bertangguh. Tak ada guna kayu diukir, bila dipakai dimakan ulat. Tak ada guna melayu pandir, bekerja lalai, makannya kuat. Apa guna merajut baju kalau ditetas butangnya lepas? Apa guna disebut Melayu kalau malas bekerja keras? Apabila kerja menjadi sunnah, manfaat sampai ke dalam tanah. Apabila kerja menurut syariat, berkah melimpah dunia akhirat. Apabila bekerja niatnya ikhlas, dunia akhirat Allah membalas. Apabila kerja pada yang halal, dunia akhirat beroleh bekal. Dipetik daripada buku Kesantunan dan Semangat Melayu karya Tenas Effendi. Tuhan, betapa aku malu atas semua yang kau beri, padahal diriku terlalu sering membuatmu kecewa. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali. Dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali
fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Kisah-kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiyah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, masya-Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh gemilang Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Salihin, bersiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tips mengurangkan tekanan COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini merupakan satu fenomena pandemik yang merisaukan semua orang. Sudah tentunya, kerisauan ini pula akan mencetuskan reaksi stres atau tekanan. Namun perlu difahami bahawa tekanan atau stres yang dihadapi itu adalah satu reaksi yang normal, sama seperti reaksi stres dan tekanan yang dialami dalam kehidupan seharian. Berikut adalah saranan bagi mengurangkan reaksi tekanan yang dialami dan menjadikannya terkawal. Pertama, bertenang dan akui bahawa musim wabak COVID-19 adalah suatu yang nyata serta mampu memberikan impak yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, bersedialah untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan besar yang tidak dijangka akan berlaku. Kedua, berusahalah untuk membantu diri dan orang tersayang dalam menghindarkan sebarang kemungkinan terkena jangkitan ini dengan melakukan aktiviti pencegahan